Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, salam sejahtera untuk semua pelajar IHT01. Kita bertemu kembali pelajar untuk video kali ini. Pada video lepas, kita dah banyak bincang tentang meristem tisu. Kita dah fokuskan kepada apical meristem dan kita dah fokus pada lateral meristem, di mana kita tahu bahawa meristem tisu ni adalah satu tisu yang belum lagi differentiate. They are undifferentiated state of cell, di mana tisu-tisu tersebut always divide to produce more number of cell, to increase the number of cell. Baik pelajar, sekarang kita akan lihat kepada perkara yang kedua, iaitu tentang permanent tissue. Ada tiga jenis permanent tissue, iaitu ground tissue, dermal tissue serta vascular tissue. Kita tengok yang pertama dahulu pelajar, iaitu vascular tissue. Vascular tissue ni adalah tisu yang popular. Pelajar kerap mendengar tentang perkara berkaitan dengan vascular tissue ini. Vascular tissue ni is very important to facilitate the transport of material. Highlight perkataan transport. Saya suka pelajar guna terminologi ini, iaitu pengangkutan. Transport of what? They are involved transport of material through the plant, sepanjang plant, and then ada juga fungsi vascular tissue ni untuk provide mechanical support. So vascular tissue ni ada dua main function. Yang pertama adalah transport of material throughout the plant, dan yang kedua adalah provide mechanical support. Baik pelajar, apakah yang kita faham tentang transport of material? Biasanya ada dua bahan yang sering diangkut pada plant, sama ada dari bawah naik ke atas atau dari atas turun ke bawah. Yang pertama adalah transport of water and dissolved minerals. Highlight perkataan water, highlight perkataan dissolved mineral. So dia penting untuk pengangkutan air. Dan kamu pelajarkan sebelum ini bahawa air ini ada benda yang boleh larut padanya. So ada beberapa bahan can dissolve in water, iaitu hydrophilic molecule. So the first function of the vascular tissue adalah transport of water and dissolved mineral upward from root to shoot. So pergerakannya hanya naik ke atas, dari bawah ke atas, iaitu from root to shoots. Ini dinamakan sebagai xylem. So vascular tissue yang pertama adalah xylem. So xylem ni kalau soalan tanya kamu what is the function of xylem, mudah, iaitu transport of water and dissolved minerals upward from root to shoot. Itu xylem. Bagaimanakah struktur xylem ini? Struktur xylem ni adalah tubular. Maksudnya ada macam pipe tengah-tengah dia satu lohong kosong. Dan dia elongated. Dia nampak sedikit elongate, memanjang ya. Dia a death cell. Xylem ni sel yang dah mati apabila dia mencapai kematangan, once they reach maturity. Dia ada bahan pengeras yang kita panggil lignin. So they have lignified secondary wall. Macam kita tahu bahawa plant cell ada primary cell wall, secondary cell wall. Tapi untuk xylem ini, secondary cell wall dia interrupted by pits. Dia ada halangan pit. Pit ni macam lohong-lohong kecil, kosong. And water can be transport lateral, secara mendatar ya, iaitu bergerak dari kiri pergi ke kanan, atau dari kanan bergerak ke kiri. So water can be transport laterally, bukan sekadar untuk bergerak ke atas, dia juga boleh bergerak secara mensisi from the neighboring cell through pit, melalui pit ini. Apabila kita tengok struktur xylem yang memanjang, tubular serta elongated ni, dia dibahagikan pada dua jenis. Yang pertama tracheids, yang kedua vessel element. So air ni akan bergerak dari bawah ni pelajar, naik sepanjang tracheid pergi ke atas. Begitu juga vessel element, dia juga bergerak dari bawah ni, daripada root naik ke atas sepanjang vessel element menuju ke shoot, ke atas. Dan juga dia boleh bergerak ke tepi kiri kanan melalui liang-liang kecil ni, kita panggil pit. So kamu nampak kalau kita minta kamu label apakah liang-liang kecil ni, dia panggil sebagai pit. K-P-I-T. So dia juga boleh bergerak daripada satu ke satu melalui liang di atas ini ya. Okay. So ini adalah
struktur xylem, xylem dibahagikan kepada tracheids dan vessel element. Sama ada tracheids ataupun vessel element, semuanya bentuk tubular, elongated, and they are deaf cell during maturity. Baik, kita tengok tracheids terlebih dahulu. Tracheids ni boleh jumpa pada kebanyakan plant, sama ada angiosperm ataupun gymnosperm. Tracheids ni bentuknya panjang ya. Dan apa yang membezakan tracheids dengan vessel element ni, tracheids ni thin with tapered end. Dia lebih kurus, thin, kurus ya, dan dia hujungnya meruncing. Tapered end ni hujung meruncing. Ni tracheids. Berbeza dengan vessel element yang kebanyakan jumpa pada flowering plant, angiosperm. Vessel element ni walaupun dia tubular, walaupun dia elongated, dia much shorter. Dia sikit pendek. Ya. Dan dia lebar, wider and less tapered end. Ini vessel element. So vessel element is a xylem, tracheids is a xylem. Namun xylem ini dibezakan sikit ya mengenai bentuk struktur dia. Dan dengan ini kedua-duanya adalah deaf cell during maturity, di mana dia meninggalkan ruang kosong di tengah untuk laluan air bergerak dari bawah ke atas, dan kadang-kadang air ini boleh bergerak ke tepian antara satu xylem ke xylem yang kedua. Itu adalah xylem, pelajar. Vascular tissue juga ada yang kedua, iaitu transport of sugar from source to sink. Sebelum saya terlupa, pelajar, kita kembali kepada bahagian ini. Disebabkan xylem ini ada lignified wall, maka letakkan dalam kurungan, function dia yang kedua adalah provide structural support. Dia menyediakan satu sokongan struktur ya. Okay. Provide mechanical support. Ini lignify ni letak dalam kurungan provide mechanical support. So ada dua fungsi xylem. Yang pertama transport of water and dissolved mineral from root to shoot, dan yang kedua adalah provide mechanical support because presence of lignified thick secondary wall. Macam tu jawab dia. Baik. Kita kembali kepada yang kedua, iaitu transport of sugar. Selain daripada water, plant juga memerlukan makanan. Untuk transport of sugar, dia berlaku from source to sink. Beza, yang ini from root to shoot. So transport of sugar berlaku from source to sink. Dan dia berlaku pada satu vascular tissue yang kita panggil flowerworm. So vascular tissue ada xylem, ada flowerworm. So berbeza dengan xylem, flowerworm ni alive at their functional maturity. Kita banyak fokus kepada flowerworm bagi angiosperm, iaitu tumbuhan berbunga. So letak dalam kurungan, angiosperm ni adalah flowering plant. Bagi angiosperm, iaitu flowering plant, flowerworm dia dibahagikan pada dua jenis. Flowerworm ni ada dua komponen bagi flowerworm dia. Flowerworm ni ada dua komponen. Yang pertama kita panggil companion cell. Yang kedua adalah sieve tube element. Baik pelajar, saya suka ajak kamu untuk study sieve tube element dahulu. Sieve tube element ni walaupun kita kata dia alive, namun dia lack of nucleus. Dia hidup tapi dia tidak ada nucleus. They have no ribosome and vacuole. So faham? Walaupun dia adalah sel hidup, berbeza dengan xylem, dia adalah sel hidup alive at the maturity, but sieve tube element ni lack of nucleus, ribosome and vacuole. Dia hanya ada satu benda yang kita panggil sieve plate to facilitate flow of fluid, untuk membantu pergerakan bendalir sahaja. So nampak ya, ini adalah sieve tube. Nampak tak, ini adalah sieve tube. So sepanjang ini adalah sieve tube. So sieve tube kosong, bukan kosong, dia ada cytoplasm saja. Dia hanya ada cytoplasm, tanpa nukleus, tanpa ribosome, tanpa mitokondria dan sebagainya. So ruang ni hanya ada cytoplasm, semi fluid structure saja yang membantu aliran fluid, yang makanan tadi. Sepanjang satu sieve plate kepada yang kedua. Kenapa dia hidup? Sebab sieve tube ni berhubungan dengan companion cell. So this is companion cell. Companion cell ni have a nucleus. They have mitochondria. They have vacuole dan sebagainya. So companion cell ni provide energy or other material aid load sugar into sieve tube element. Dia membantu untuk loading of sugar dalam sieve tube. So sugar boleh masuk dalam sieve tube dengan bantuan companion cell ini, dan dia provide energy to assist translocation,
to assist translocation. Assist ni dalam bahasa Melayu menolong. Okay, so fahamkan dekat sini. So nukleus bagi companion cell, organel yang ada pada companion cell membantu sieve tube ini kekal functional walaupun dia tak the lack of others organel. Nak kamu perhatikan cytoplasm companion cell dan cytoplasm sieve tube ini dihubungkan dengan satu liang yang kita panggil plasmodesmata. So this is flowworm. They have two component there, sieve tube element dan companion cell. So saya harap kamu dapat bandingkan dengan baik kedua-dua vascular tissue ini dan kamu dapat study dengan lebih jelas ya. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk video akan datang.